Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita tempoh hari berhenti ayat berapa ya? 28. Ya. Ayat 28. Nak mula 28 ke 27 kot? 48 ni. Ada pengajaran yang ketiga ni, bagaimana semua makhluk berjalan. 28 ni. Perkara ketetapan Allah. 4 perkara ketetapan Allah. Okey, baik. Dah habis yang tu Okay, kita dah, yang ketiga tu dah masuk belum? Sampai yang keempat Ustaz, ikut saya lah sampai keempat. Ganjaran dan balasan ni. Kematian dan kehidupan di hari akhirat dah. Yang keempat tu dah. Ganjaran dan balasan. Belum Ustaz belum. Okey, kita sambung balik ni Perkara yang ketiga daripada ayat 28 Ketetapan Allah SWT pada kejadian alam dan makhluknya adalah mengikut sunnatullah. Jadi pada ayat yang ke-28 ini menerangkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala menetapkan satu ketetapan dalam kehidupan kita, dan pada seluruh kejadian alam ini semuanya bergerak dan semuanya berjalan mengikut peraturan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau yang disebut sebagai sunnatullah. Baik, jadi ada 4 jenis ketetapan atau sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita. Mana-mana makhluk Allah Ta'ala, baik yang berroh atau tidak berroh, sama ada yang diciptakan sebagai mukallaf atau yang tidak diciptakan sebagai mukallaf, melainkan kesemua mereka terikat dengan 4 peraturan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang pertama adalah kehidupan dan kematian. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, sama ada hidupnya itu secara hidup berroh atau hidupnya ia secara hidup tidak berroh. Dan kita kena ingat para ulama membahagikan makhluk Allah Ta'ala ini kepada 3 jenis. Kepada 3 pembahagian. Yang pertama disebutkan sebagai makhluk jamadat. Makhluk jamadat. Jamadat ini maknanya yang tidak bergerak atau yang tidak memiliki roh. Yang tidak bergerak atau yang tidak memiliki roh, tetapi memiliki bentuk seperti batu, bukit bukau, air, udara dan sebagainya. Dan yang kedua disebut sebagai makhluk Allah Ta'ala. Daripada jenis yang kedua ini adalah disebut sebagai hayawan. Hayawan seperti mana yang merujuk kepada semua makhluk yang memiliki roh. Semua makhluk yang memiliki roh dan memiliki jasad.
Ya, sama ada makhluk hayawan ini dia termasuk dalam kelompok mukallaf ataupun tidak termasuk dalam kelompok mukallaf. Sama ada daripada kalangan jin manusia ataupun hayawan. Dan yang ketiga adalah daripada jenis kategori ciptaan Allah Ta'ala daripada makhluk yang disebut sebagai makhluk mustaqir. Ya? Makhluk yang mustaqirrah. Mustaqirrah ni yang mana Allah Ta'ala hidupkan dia dengan kehidupan yang tersendiri. Dengan kehidupan yang tersendiri. Mustaqirrah ni maknanya dia memiliki kehidupan cara dia. Ya? Tapi bukan di alam ini. Dia hidup dengan cara dia tapi bukan di alam yang Allah ciptakan kita ini. Bukan di alam dunia. Seperti mana Allah hidupkan arash. Allah hidupkan syurga. Allah hidupkan neraka. Allah hidupkan kursi. Allah hidupkan luhul mahfuz. Dan al-qalam. Dan sebagainya. Ini dipanggil hayah mustaqirrah. Ya, kehidupan yang tersendiri daripada makhluk Allah. Jadi kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala kata, wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya Allah. Bila ditiupkan sangkakala berlakunya kiamat, semua makhluk Allah akan mati. Yang hidup semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ulama kata, walaupun Allah kata semua, tapi tak semua sebenarnya. Kerana dalam ayat Quran tadi itu Allah kata, illa man sya Allah. Melainkan makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki dia tidak mati. Kerana Allah beri kepadanya kehidupan yang tersendiri. Seperti syurga neraka tak mati. Walaupun Allah perintahkan malaikat meniupkan sangkakala. Arash tak mati. Kursi tak mati. Lauh mahfuz tidak mati. Ya, ini adalah beberapa pengecualian yang Allah berikan daripada makhluk Allah. Ini juga termasuk dalam sunnatullah. Walaupun semua hidup akan mati, tapi ada juga yang hidup, Allah letakkan ketetapan dia tidak mati. Baik. Yang kedua, kalau ikut dalam kata Al-Izz bin Abdis Salam, dia kata semua ada 8 perkara yang dia tidak mati Allah bagi. Arash, qalam, luh mahfuz, syurga, neraka, roh. Bila kita mati kan, roh kita dicabut keluar, roh kita tak mati. Jasad kita mati. Roh. Kemudian yang ketujuh, Allah Ta'ala jadikan termasuk yang tidak mati juga. Ada 2 lagi, saya terlupa. Tapi ada 8 lah semua yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdis Salam dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah. Ya? Semua ada 8 daripadanya yang Allah kecualikan daripada kematian. Ya? Baik. Kemudian iman dan kufur. Ini juga menjadi satu sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Bila adanya orang beriman, pasti ada orang yang kufur. Bila ada orang yang taat, pasti akan ada orang yang ingkar. Kerana Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni sebagai satu ujian dan pilihan. Allah kata, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Isra. Demikian juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Allah nyatakan dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan bagi setiap para nabi dan rasul itu adanya musuh sebagai satu sunnatullah. Adanya musuh daripada kalangan jin dan daripada kalangan manusia. Ini juga menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah menetapkan bahawasanya bagi setiap para nabi, para rasul adanya musuh-musuh bagi mereka. Begitu juga musuh bagi orang beriman, begitu juga musuh bagi orang yang taat, begitu juga musuh bagi orang yang berilmu, juga musuh bagi setiap manusia. Maksudnya setiap kita ni pun ada orang yang tak suka kita.
yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai ujian untuk kita. Dan ujian sunnatullah juga untuk kita. Yang ketiga, taat dan ingkar. Maknanya sebagai satu sunnatullah juga yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, iaitu tak boleh lari. Kita ni sama ada dua pilihan. Buat benda yang baik atau benda yang tidak baik. Sama ada buat perkara iman atau buat perkara syirik dan kufur. Sama ada buat perkara sunnah atau buat perkara bid'ah. Sama ada buat perkara yang berkaitan dengan pahala ataupun dosa. Atau buat perkara taat ataupun maksiat. Atau buat perkara akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Maka ini satu sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan pada setiap zaman. Pasti akan ada kebaikan dan pasti juga akan ada ujian kejahatan. Jadi dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala jadikan sunnatullah, kita tak boleh lari daripada ujian kebaikan dan ujian keburukan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita boleh tengok dalam surah Al-Isra juga, Allah Ta'ala sebut, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya disebutkan bahawasanya wa nabluukum, dan kami akan menguji kamu, bisyarri dengan kejahatan, wal khairi dengan kebaikan, sebagai satu ujian. Sekejap ya. Okey. Kita balik semula. Yang seterusnya, yang keempat. Jadi wa nabluukum, kata Allah, kami menguji mereka dengan kejahatan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, supaya manusia kembali kepada kami. Dan yang keempat, ganjaran dan balasan. Allah Ta'ala juga menguji kita dengan nikmat. Setiap apa yang kita dapat nikmat, kita tak semestinya dapat semuanya nikmat. Kita juga akan mendapat musibah. Dan kita bukan sekadar akan dapat pahala, tapi ada kalanya kita akan tersilap dan melakukan dosa. Sebab itu Allah menjadikan adanya taubat, ya, dan juga adanya istighfar. Allah syariatkan kepada kita amalan-amalan kebaikan, dan Allah juga syariatkan kepada kita amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Amalan-amalan yang menghapuskan dosa pun ada, amalan-amalan yang Allah jadikan pada kita untuk mengangkat darjat pun ada, ya. Baik. Kemudiannya, yang seterusnya kita masuk ayat ke-29, ya. Kita sambung ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Yang bermaksud, kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi, sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini, yakni di dalam surah Al-Insan ini, tazkirah, merupakan peringatan bagi manusia. Tengok ya, ulama menyatakan hadhihi itu merujuk kepada surah. Ya, hadhihi itu adalah merujuk kepada surah. Hanya Allah kata inna hadhihi, Allah bagi penegasan, sesungguhnya surah ini, kata Allah, tazkirah,
Maknanya dalam surah Al-Insan ini mengandungi peringatan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, maka sesiapa yang mahukan kebaikan dan peringatan ini, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan ia kepada keredaan Allah Ta'ala. Sabila. Sabila ni adalah merujuk kepada jalan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam ayat ini, Allah menutup surah Al-Insan dengan menyatakan sesungguhnya surah ini, hadhihi surah. Yang surah ini, mengikut majoriti tafsiran ulama, mengandungi peringatan kepada orang beriman atau orang tak beriman. Sebab Al-Insan ni, dia merujuk kepada orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Maka kata Allah, Allah bagi pilihan. Sesiapa yang ingin menuju jalan keredaan Allah, jalan agama Allah, jalan syurga Allah, jalan agama Allah, dia mesti mengambil pengajaran dan peringatan daripada surah ini. Itu secara umum bagi maksud ayat yang ke-29. Sekarang ni kita tengok tadaburnya. Yang pertama, tadabur yang pertama, Al-Quran adalah merupakan Al-Quran dan segala kandungannya adalah merupakan petunjuk dan pemberi peringatan serta pengajaran untuk mereka yang berfikir dan menginginkan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ayat 29, Quran bukanlah satu kitab yang mana menceritakan kepada kita macam mana nak jadi kaya, macam mana nak jadi kita sihat, macam mana nak jadi kita orang terkenal. Quran tidak mengajar kita tentang hal itu. Tetapi Quran mengajar kita tentang nilai-nilai peringatan, nilai-nilai yang baik, yang mana kebaikan itu sama ada untuk dunia kita atau akhirat kita. Nak jadi orang berjaya ada dalam Quran. Tapi bukan berjaya dunia saja, berjaya dunia dan akhirat. Sebab tu Allah menyatakan bahawasanya Allah nak memperbetulkan kefahaman orang musyrikin. Kerana mereka menyangkakan Quran ini yang Allah turunkan pada Nabi SAW ini, termasuk surah Al-Insan ini, hanyalah merupakan cerita asatir yang Allah kata dalam Quran. Wa qalu in hadha illa asatirul awwalin. Mereka hanya berkata Quran ni hanyalah merupakan cerita-cerita kosong. Jadi Allah bagi tahu Quran bukanlah cerita-cerita tahyul, bukanlah cerita-cerita kosong. Demikian juga mereka pernah berkata, Allah kata dalam Quran, in hadha illa ifkum mubin. Bila mereka dengar Quran, mereka kata Quran adalah merupakan cerita-cerita dusta. Ya, cerita-cerita yang kita tak perlu ambil pengajaran daripadanya kerana dia hanyalah cerita rekaan. Ya, seolah macam orang buat satu cerita, buat satu filem ataupun satu cerita yang hanya rekaan, tak ada kena mengena pengajaran untuk orang hidup atau orang mati. Tidak. Tapi Quran adalah merupakan kitab petunjuk, hudan lil muttaqin, kitab rahmat yang membawa kebaikan, manfaat dunia dan akhirat. Dan kitab syifa yang Allah kata wasyifa'ul lima fis sudur, iaitu kitab yang membawa keterangan dan petunjuk untuk merawat hati manusia dan jiwa manusia. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan pula sifat Al-Quran adalah tazkirah. Di dalam ayat yang lain Allah kata Quran itu zikrun in huwa illa zikrun lil alamin. Apa beza zikrun dengan tazkirah? Ulama membezakan. Kadang-kala Allah panggil Quran ni zikrun atau zikra. Kadang-kala zikrun dengan zikra tu lebih kurang lah. Tapi kadang-kala Allah panggil dia tazkirah. Apa bezanya?
ulama mengatakan kalau zikrun atau zikra, maksudnya Al-Quran itu akan kekal menjadi peringatan sepanjang zaman. Maknanya tidak ada peringatan yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam hidup kita kecuali Quran. Itu zikra atau zikrun. Tapi kalau tazkirah, yang seperti mana Allah sebut pada ayat ini, maknanya Al-Quran itu hendaklah diambil peringatan dan pengajaran daripadanya. So ada beza. Kita semua tahu Quran ni kitab peringatan sepanjang zaman. Tapi tak semua orang yang tahu Quran tu peringatan sepanjang zaman mengambil peringatan daripada Quran. So ada dua benda yang berbeza. Allah bukan menyuruh kita sekadar percaya Quran itu kitab petunjuk. Tapi Allah suruh kita bila nak dapat petunjuk, kita kena faham Quran itu, kita kena amal Quran itu, baru kita boleh berada atas petunjuk. Kalau sekadar kita percaya Quran kitab petunjuk, Quran kitab peringatan, tapi kita tak ambil peringatan daripada Quran, ambil peringatan yang lain, kita tak akan dapat peringatan. Walaupun kita percaya Quran tu adalah kitab petunjuk atau kitab peringatan. Jadi ini satu perkara yang kita kena insafi, yang kita kena fahami bahawasanya betapa pentingnya bagi orang-orang yang ingin berada di atas petunjuk Allah, mereka yang ingin berada di atas keredaan Allah, mereka yang ingin berada di atas kebaikan, mereka yang ingin mendapatkan jalan menuju syurga Allah, mereka bukan sekadar beriman dan percaya Quran kitab petunjuk, tapi mereka mesti mengambil petunjuk itu dari Al-Quran. Itu kita kena beza tazkirah dengan zikrun atau zikra. Baik. Sekarang ni bagaimana cara kita nak mengambil peringatan dan petunjuk dari Quran? Yang pertama, peringatan yang kita kena ambil adalah dari sudut yang pertama yang kita kena ambil adalah dari sudut keimanan dan keyakinan. Pertama sekali, oleh kerana Quran kitab petunjuk dan peringatan, jadi yang pertama sekali peringatan yang perlu kita ambil yang dibawa oleh Quran adalah peringatan untuk membina keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Quran adalah kitab yang membina iman, kitab yang membina keyakinan. Iman yang benar, keyakinan yang benar kepada Tuhan yang benar. Agama yang benar, ajaran yang benar, kebenaran yang benar. Itu yang pertama sekali. Peringatan yang dibawa oleh Quran adalah peringatan yang memperingatkan kita bagaimana nak membina keimanan dan membina keyakinan yang benar, yang tanpa ada keraguan, keyakinan yang bukan keimanan yang sesat, bukan keyakinan yang palsu, bukan keyakinan yang sesat dan sebagainya. Yang kedua, Quran membawa peringatan untuk kita beragama dan beribadah. Quran juga menjadi petunjuk atau peringatan kepada manusia untuk cara bagaimana dia nak beragama. Agama apa yang dia kena ikut? Agama rekaan manusia ke? Atau agama yang diturunkan oleh Tuhan? Dan cara bagaimana mereka nak beribadah? Kerana salah satu tujuan beragama adalah menyuruh orang yang beragama itu supaya beribadah. Jadi menyembah Allah, menyembah Tuhan, empunya agama itu yang menciptakannya. Jadi sebab tu kita tak boleh ambil mana-mana ibadah, mana-mana agama, mana-mana amalan yang tidak disyariatkan melalui Allah, yakni Al-Quran,
atau melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu banyak kali Allah cela orang musyrikin kerana mereka buat satu benda yang tak ada dalam agama syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka kata benda tu ada dalam syariat agama Nabi Ibrahim. Contoh kalau kita tengok dalam ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala seringkali mengulangi perkataan ini, iaitu Allah berfirman, ma anzalallahu biha min sultan, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tengok umpama contoh kalau kita tengok di dalam ayat mana ni, okey, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala contohnya Allah Taala berfirman di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala Allah menyatakan kepada kita okey, Allah Taala sebut pada ayat yang surah Ibrahim pada ayat yang ke-11 Allah kata wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah, dan tidaklah mereka itu melakukan melainkan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Taala sepertinya. Ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat tersebut. Maknanya Allah tidak mensyariatkan seperti mana yang telah mereka lakukan itu, baik pada akidahnya, baik pada kepercayaannya, baik pada ibadatnya, baik ataupun benda-benda daripada perilaku manusia yang tidak ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Baik, ini antara yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim. Yang seterusnya kita tengok peringatan yang ketiga. Peringatan dari Quran, petunjuk untuk menceritakan pada kita apakah itu nikmat dan apakah itu balasan. Quran adalah merupakan kitab petunjuk yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk manusia mengetahui akan nikmat, memahami akan nikmat, apakah kurniaan, apakah ganjaran yang Allah berikan yang menjadi keutamaan bagi manusia, dan apakah pula balasan, hukuman, azab yang kita tak tahu yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang kufur atau mereka yang ingkar. So dengan Quran lah kita dapat tahu syurga adalah nikmat. Dengan Quran lah kita dapat tahu pahala itu adalah sebagai imbalan untuk kita mendapat syurga. Dengan Quran kita dapat tahu adanya redha Allah yang tertinggi, adanya keampunan, adanya kerahmatan, adanya keberkatan, adanya ketenangan jiwa, as-sakinata alaihim, Allah sebut dalam Quran. Ini semua adalah hakikat nikmat yang sebenar. Bukan dunia itu adalah nikmat semata-mata, bukan harta, bukan isteri, suami, keluarga, itu bukan menjadi nikmat yang hakiki bagi manusia di dunia ini, melainkan iman, taqwa, amal soleh, kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran yang dapat menghimpunkan pasangan suami isteri, keluarganya, anak pinaknya di dalam syurga Allah adalah dengan iman dan taqwa. Seperti mana Allah sebut dalam surah At-Tur, Allah berfirman dalam surah At-Tur, Allah menyatakan bahawasanya dalam firman Allah,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surah At-Tur pada ayat 21. Ya, jadi Allah kata zurriyatuhum biiman, dengan iman alhaqna, Allah pertemukan mereka di dalam syurga. Itu hakikat nikmat. Begitu juga hakikat azab dan balasan dosa dan sebagainya. Yang keempat, Quran memberikan pada kita petunjuk, peringatan tentang larangan dan perintah. Kita takkan tahu benda ni baik, benda ni tak baik. Akal sahaja, dengan akal sahaja, kita tak boleh kata benda ni baik, benda ni tak baik. Tak mampu. Dengan akal yang Allah bagi kat kita, kita tak boleh mengetahui semua benda ini baik dan benda ini tak baik. Kerana akal selalu tersilap. Apatah lagi pada manusia ni ada nafsu yang selalu menyebabkan akal bukan tersilap saja, tersesat. Sebab tu berapa ramai orang menyangkakan minum arak itu baik, menyangkakan riba itu baik untuk ekonomi misalnya, arak tu baik untuk kesihatan misalnya. Dan kerana akal manusia juga, berapa banyak manusia yang menyangkakan bahawasanya membuat amalan secara berlebih-lebihan yang tak disyariatkan itu juga baik untuk dia masuk syurga, walaupun amalan itu tak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga seperti orang yang buat amal ajaran-ajaran sesat. Dia orang buat cara zikir sendiri, tawaf sendiri, semayang sendiri, ya, mengikut trend mereka, kaedah kaifiat mereka, sebab mereka rasa itu cara yang terbaik. Sedangkan akal mereka kata begitu, sedangkan tidak. Ya. Jadi sebab itu berapa banyak yang akal kata benda itu baik, tapi agama kata benda itu tidak baik. Ya, seperti berapa banyak orang kata menutup aurat ni menyusahkan, tapi agama kata dia kebaikan. Ya, berapa banyak akal dan nafsu kata sakit ini tak ada kebaikan, sedangkan agama kata sakit itu adalah satu penghapusan dosa. Misalnya contoh, ya. Baik. Jadi dengan Quran lah kita dapat kenal mana yang diperintahkan kebaikan dan apa itu kejahatan yang dilarang. Kemudian dengan Quran juga kita dapat mengetahui siapa contoh ikutan terbaik, siapa contoh ikutan yang terburuk. Kalau Quran tak datang sebagai petunjuk, kita tak tahu mana umat yang baik, mana umat yang tak baik. Kita nak ikut siapa pun kita tak tahu. Ikut Nabi ke, ikut Rasul ke, ikut orang ke, ya, ikut siapa ke, pemimpin ke, kita tak tahu. Tapi Quran bagi tahu pada kita, ati'allah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kemudian taat pada pemimpin jika mereka mentaati Allah dan juga Rasul. Jadi di sana diberitahu pada kita, kalau kita nak mentaati, kita nak ambil orang tu ikutan, seperti mana dalam surah Al-Ahzab Allah kata, penyesalan ahli neraka, wa qalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka kata alangkah baiknya dahulu kami taat ke Allah, kami taat ke Rasul. Kerana kami kat dunia dulu ya Allah, kami telah mentaati ketua-ketua kami, kawan-kawan kami, majikan-majikan kami, ya, teman-teman kami. Mereka inilah yang telah menyesatkan kami daripada-Mu ya Allah. Nah, ingat, ya. Yang seterusnya, Quran adalah kitab petunjuk. Dengan petunjuk itulah kita dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Mana yang benar, al-haq, mana yang batil. Sebab tu salah satu nama Quran adalah Furqan. Farq, yang memisahkan, yang membezakan mana jalan Allah dan Rasul. Mana jalan yang nampak macam Islam tetapi menyesatkan. Nampak macam jalan agama tetapi terseleweng. Ya, sebab Nabi dah sebut dah, umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya membawa agama Islam, tapi
cara mereka berbeza-beza. Ya, pada zaman yang berbeza-beza. Maka mana yang selamat? Nabi kata kecuali satu saja, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ini para salafus salih. Maka kat sini dengan Quran kita dapat bezakan mana pandangan yang betul, mana pandangan yang salah. Mana ajaran yang betul, mana ajaran yang salah. Mana benda yang mudarat, mana benda yang manfaat. Ya. Baik, yang seterusnya, dengan Quran sebagai kitab petunjuk, kita dapat membezakan antara dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Sebab Quran memberikan pada kita perbezaan, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah kata, wa atharal hayatad dunya. Allah kata dalam Quran, banyak manusia terkesan dengan dunia. Tapi Allah kata dalam masa yang sama, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dengan Al-Quran lah kita dapat tahu meletakkan nilai dunia. Dan kita dapat meletakkan nilai akhirat supaya kita tak menggadaikan akhirat kita dengan dunia. Tak menggadaikan iman, akidah, agama, hidayah dengan dunia. Ya, sebab Allah dengan Quran lah ajar kita golongan orang-orang yang telah menjual akhirat dia, agama dia, hidayah Allah dengan dunia. Allah kata wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ahli kitab Allah cela mereka. Mereka telah menjual kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, agama-agama Allah dengan thamanan qalila, dengan dunia yang sedikit. Yashtaruna ulaika alladhina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menjual kesesatan, mereka menjual petunjuk dengan membeli kesesatan. Allah sebut. Jadi disebabkan kerana itu, dengan dunialah kita boleh tahu fitnah dunia, ancaman dunia, ujian dunia, supaya kita jadikan dunia ni sebagai jalan untuk kita memajukan akhirat kita. Baik. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, kewajipan berpegang kepada kitab Al-Quran dan petunjuk ajaran sunnah Nabi SAW sebagai jalan kebahagiaan. Sebab Allah kata, faman sya'attakhadha ila rabbi sabila. Siapa yang nak berada di atas sabil. Sabila. Sabil itu adalah jalan Allah dan Rasul. Jalan yang diredai oleh Allah dan Rasul. Jalan yang sebenar-benarnya di atas agama Allah dan Rasul. Tidak ada jalan lain melainkan dengan kembali kepada Quran, ambil pengajaran daripada Quran, ambil petunjuk daripada Quran, baik daripada cara iman, hidup, muamalat, kahwin, berkeluarga dan bekerja dan sebagainya. Dan juga daripada sunnah dan ajaran Nabi SAW. Kerana Nabi dah sebut dah, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat sampai bila-bila selama mana kalian berpegang pada dua perkara ini. Dan dalam hadis yang lain baginda menyatakan, aku telah meninggalkan pada kalian agama ini seperti cahaya matahari yang menyinar yang terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Maksudnya Nabi tinggalkan pada kita, ajarkan pada kita tentang agama ni komplit. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tertinggal. Semua dah lengkap. Akmaltu lakum dinakum. Semua dah komplit. Jadi Nabi suruh kita ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Serta orang-orang yang Allah bagi petunjuk pada mereka. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka di kalangan para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh, yang mana mereka itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga kalangan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sebelumnya. Ya. Baik. Maka disebabkan kerana itu, kita kena tahu kewajipan berpegang pada Quran dan sunnah ini
ya, adalah merupakan satu kewajipan untuk menyampaikan kita. Yang pertama adalah keimanan yang diterima. Yang kedua, amalan yang dikabulkan. Yang ketiga, iaitu agama dan syariat, yang menentukan kebenaran agama dan syariat. Dan yang keempat adalah kurniaan Allah dan ganjaran. Maka dengan Quran dan sunnah kita berpegang ni, kita boleh dapat pahala daripada Allah, keampunan daripada Allah, redha daripada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dengan berpegang pada Quran dan sunnah menyelamatkan kita daripada kesesatan dan juga musibah azab di dunia dan di akhirat. So saya ulang, yang pertama, kewajipan berpegang pada Quran dan sunnah adalah untuk memelihara iman dan akidah yang diterima oleh Allah. Yang kedua, amalan yang diganjarkan. Nak tahu amalan kita, amal soleh kita ni diberi pahala atau tidak. Yang ketiga adalah untuk kita beragama dan bersyariat. Macam mana dengan Quran dan sunnah lah kita dapat terbinanya agama itu. Maknanya kita beragama adalah mengikut cara Quran dan cara sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh beragama dan bersyariat dengan mengambil selain daripada itu. Kerana ketidak kita akan disesatkan. Yang keempat adalah untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah, keampunan, keberkatan dengan cara kita berpegang pada Quran dan sunnah. Yang terakhir, selamat daripada azab Allah. Baik, sekarang ni kita masuk ayat yang ke-30. Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kata Allah Ta'ala, dan tiadalah kamu dapat berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang Allah kendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, di ayat yang ke-30 ni, setelah Allah Ta'ala menyuruh manusia jadikan Quran dan sunnah sebagai tempat mengambil peringatan. Bukan sekadar percaya, tapi ambil peringatan. Sebagai satu pegangan dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, lepas dia ambil Quran dan sunnah, dia ikut apa yang terkandung dalamnya, baru dia boleh dapat jalan yang membawa kepada keredaan Allah atau syurga Allah. Tapi ayat 30 ni Allah kata, macam mana pun mesti ada manusia yang tidak berkehendak pada jalan itu. Namun jika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, maka dia pasti akan berada di atas petunjuk itu. So dalam ayat ni Allah bagi tahu tentang dua perkara. Yang pertama, walaupun Al-Quran dan Sunnah itu disuruh untuk kita ambil peringatan daripadanya, tapi masih ada manusia yang tidak mahu mengambil peringatan daripadanya. Ya. Namun jika Allah kendaki, kata Allah, Allah boleh jadikan mereka itu mendapat hidayah dan petunjuk daripada peringatan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ulama menafsirkan maknanya, kalaulah seseorang itu telah mendapat petunjuk daripada Quran dan hadis Nabi SAW, namun tidaklah bererti bila mereka mendapat petunjuk daripada Quran dan hadis, mereka selamanya akan berada di atas petunjuk itu. Sebaliknya, jika Allah kendaki, mereka boleh terkeluar daripada petunjuk itu. Kerana ayat ni cerita Allah Ta'ala, pengajaran daripada ayat ni menceritakan kepada kita, Allah Ta'ala memberi hidayah dan petunjuk kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan kita tak mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang kita kendaki atau kepada sesiapa yang kita sayangi, melainkan dengan kehendak Allah.
Sebab dalam ayat ni, para ulama tafsir kata Allah Ta'ala memberitahu pada Nabi SAW dan memberitahu dalam masa yang sama kepada orang musyrikin. Ayat ni sebenarnya Allah nak rujuk pada dua. Pertama kepada baginda Nabi SAW, iaitu Nabi SAW tidak boleh dan tak mampu memberi petunjuk kepada sesiapa yang Nabi kendaki. Hatta pakcik Nabi sendiri. Kalau pakcik Nabi itu tak nak pada hidayah itu, Nabi menginginkannya, Nabi SAW pun tak mampu jadikan dia mendapat hidayah. Kerana Allah tidak berkehendak Abu Talib mendapat hidayah, kerana Abu Talib sendiri tidak menginginkan hidayah itu. Jadi Allah pun tak berkehendak untuk memberikan hidayah itu pada Abu Talib walaupun Nabi SAW menghendakinya. Maksudnya Allah nak bagi tahu kat Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada manusia ni bukan kerana tengok siapa yang menyampaikan hidayah itu. Bukanlah kerana Nabi SAW nak orang ni dapat hidayah, nak orang ni dapat petunjuk, Allah ikutkan, okey bagi. Siapa lagi ya Rasulullah yang kau ingin? Baik aku bagi dapat hidayah. Tak. Tugas Nabi SAW hanya menyampaikan hidayah. Tugas Nabi apa? Menyampaikan hidayah. Tapi yang menentukan orang itu dapat hidayah ke tidak bukan orang yang menyampaikan, tapi orang yang menerima hidayah itu, apakah dia nak terima hidayah yang telah sampai padanya atau dia tak nak terima. Kalau dia tak nak terima hidayah itu, Allah tak akan bagi hidayah kat dia, walaupun orang yang menyampaikan hidayah nak dia dapat hidayah, Allah tak akan izinkan. Kerana orang yang nak menerima ini sendiri tak menginginkan hidayah Allah. Itu maksud ayat ini. Jangan kita jadi golongan Jabariyah. Yang mana golongan Jabariyah dia pakai ayat ni, dia kata kalau orang tu tak beriman, orang tu kekal kafir, orang tu kekal tak taubat, ni Allah yang nak dia jadi macam tu. Sebab Allah tak bagi hidayah kat dia. Padahal Allah kalau boleh bagi hidayah kat dia, dia boleh je masuk Islam. Kalau semua orang kafir Allah nak bagi hidayah, dia boleh je semua masuk Islam, tak ada yang kafir. Ya. Bahkan kalau Allah nak bagi hidayah pada orang untuk beriman, semua orang boleh beriman. Ya, tak ada orang yang tak beriman. Ya, semua orang boleh taat. Jadi tak ada orang yang takkan tak taat. Jadi itu kefahaman Jabariyah. Ini tak betul ya. Sebaliknya Allah nak beritahu kat Nabi SAW, kita, termasuk kita nak anak kita dapat hidayah. Kita suruh dia tutup aurat. Kita suruh dia semayang. Kita suruh dia akhlak baik. Contoh. Tapi kalau dia sendiri tak nak, walaupun kita nak doa, bersungguh kita doa. Tapi kalau dia tak nak, Allah tak bagi kat dia, kita buat usaha macam mana pun, dia tak akan dapat lah. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua maksudnya, daripada pengajaran yang kita baca ni, iaitu orang musyrikin, mereka kata kat Nabi SAW, "Oi Muhammad, apakah Tuhan kamu boleh bagi hidayah?" Nabi kata, "Ya, sebab Allah tu Maha Al-Hadi, pemberi hidayah." Jadi mereka kata kat Nabi SAW, "Kalau begitu, suruh sajalah Tuhan kamu bagi hidayah kat kami, tak payah kamu duk dakwah kat kami, biar Tuhan kamu bagi hidayah kat kami, supaya kami dapat mengikut petunjuk kamu. Tak payah Allah utuskan kamu." Ini juga jawapan kepada orang musyrikin. Selain pada Allah nak bagi tahu kat Nabi SAW, Allah nak bagi tahu juga kepada orang musyrikin. Aku tak akan bagi hidayah pada kamu, kata Allah. Allah pemilik hidayah. Tapi Allah kata, aku tak akan bagi hidayah pada kamu selama mana kamu tidak menginginkan hidayah itu. Aku takkan beri apabila kamu tidak berkehendak akannya. Allah tidak akan memberikan hidayah itu kepada mereka, ya, apabila mereka tak berkehendak padanya. Maknanya bila mereka tak berkehendak pada hidayah tu, maksudnya Allah pun memang tak berkehendak untuk dia dapat hidayah. Sebab tu manusia itu pun tidak berkehendak untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala tersebut. Ya. Okay, baik. Sekarang ni kita nak tengok pengajaran yang kedua. Ya. Syarat dan jenis petunjuk Allah. Syarat dan jenis petunjuk Allah Ta'ala. Dalam ayat ini juga Allah kata, wa ma tasyauna illa insyaallah. Mereka tak boleh berkehendak nakkan minta Allah bagi hidayah kecuali jika Allah kehendak. Yang orang musyrikin tu takkan boleh dapat hidayah kecuali jika Allah kehendak.
Tapi pada ilmu Allah, Allah dah tahu yang mereka ni memang tak nak hidayah tu. Sebab tu Allah takkan membenarkan mereka mendapat hidayah tersebut. Ya, mereka mendapat hidayah tersebut. Baik. Okay, kita tengok kat sini pengajaran kedua. Syarat nak dapat hidayah. Pertama, mencari dan berusaha meraih kebenaran dan petunjuk. Ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Nak dapat hidayah, kena cari. Bukan duduk diam, tunggu Allah bagi. Tak. Cari hidayah itu, berusaha untuk meraih hidayah itu. Cari kat mana ada kita boleh tahu tentang Tuhan, kat mana kita boleh tahu tentang agama yang betul. Kita kena cari. Kena usaha. Yang kedua, berfikir. Tak boleh kalau nak dapat hidayah duduk, termenung. Allah tak akan bagi ilham, Allah tak akan bagi hidayah. Nak dapat ilham, nak dapat hidayah, kena berfikir. Kena mengambil i'tibar, kena tengok ciptaan Allah. Kena baca Quran dan bertadabur. Tak boleh baca tapi tak nak fikir. Sebab tu kita tengok ada orang, dia baca Quran. Tapi dia tak ikut pun petunjuk Quran tu. Sebab apa dia tak dapat hidayah Allah walaupun dia baca Quran? Sebab dia tak nak berfikir. Dia tak nak mentadabur. Dia tak nak memahami apa perintah Quran tu. Baik. Yang ketiga, mengetahui asal kebenaran dan petunjuk. Kalau kita nak dapat hidayah, antara syarat ni kita kena tahu sumber hidayah tu. Sebab sekarang ni semua orang akan claim, oh saya betul, yang ni betul, agama tu betul, agama ni pun kata dia betul. Tapi mana satu yang betul ni, semua kata betul. Kalau kita nak menilai benar atau betul sesuatu benda itu, kita kena tahu sumbernya. Kalau sumbernya dari Allah, wahyu dari Allah, maka petunjuk itu adalah petunjuk yang benar. Tapi kalau sumber itu daripada manusia, maka belum tentu ia benar kerana manusia ini bersifat tidak boleh terlepas daripada kesalahan. Baik, yang seterusnya, nak dapat petunjuk mesti mengikuti golongan yang berada di atas petunjuk. Selain daripada kena tahu sumber petunjuk tu, Quran dan hadis. Selain daripada itu boleh jadi betul. Pandangan manusia ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Pandangan saya walaupun ustaz boleh jadi betul, salah. Pandangan doktor pakar boleh jadi betul, boleh jadi salah. Pandangan saintis, pandangan siapa lagi, ahli astronomi dan sebagainya, boleh jadi betul, boleh jadi salah kajian mereka. Kerana mereka manusia, pengetahuan mereka terhad, tak macam pengetahuan Allah yang maha luas. Kemudian nak dapat petunjuk tu juga, kena ikut jalan orang yang dapat petunjuk. Suatu Allah kata, lepas Allah kata, ihdinas siratal mustaqim, Allah kata, siratal ladzina an'amta alaihim. Mengikut jalan orang-orang yang berada di atas petunjuk itu. Ya, iaitu jalan para nabi, para rasul, para siddiq, syuhada dan salih. Dan jenis-jenis petunjuk pula. Ayat ini menceritakan tentang petunjuk Allah yang Allah nak bagi pada orang yang Allah kehendaki. Yang pertama, jenis petunjuk, petunjuk dari keterangan. Ini jenis petunjuk pertama, petunjuk dari keterangan. Maknanya kita kena kenal petunjuk. Petunjuk itu datang daripada keterangan. Yakni keterangan daripada kitab Allah atau keterangan daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, petunjuk dari bimbingan. Kita nak dapat petunjuk, kena ada bimbingan. Kalau ada keterangan, oh tak apa, saya nak belajar sendiri. Saya nak tafsir Quran sendiri. Saya nak tafsir hadis sendiri. Tak boleh. Takut dia tak berada atas petunjuk tu. Dia petunjuk bukan kena ada keterangan yang betul saja, tapi kena bimbingan. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Hatta Nabi SAW pun Allah bagi kepada Nabi SAW Quran pun ada malaikat Jibril. Kerana perlu bimbingan. Petunjuk ni kalau kita nak berada atas petunjuk, kena bimbingan. Cara bimbingannya Allah utuskan Rasul. Ya, guru dan sebagainya, orang yang berilmu. Yang ketiga, nak dapat petunjuk itu adalah dari kejadian dan penciptaan. Bagaimana kita tengok kejadian Allah, kita tengok penciptaan Allah. Yang keempat, petunjuk dari peringatan dan ancaman. Berapa banyak manusia yang dapat petunjuk juga dengan musibah, dengan peringatan. Peringatan ni bukan musibah.
Berapa banyak orang dapat petunjuk dengan peringatan. Dia dengar peringatan azab neraka, dia dengar peringatan balasan kaum yang terdahulu, dia dengar peringatan azab kubur, dia dengar peringatan murka Allah. Jadi dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk. Ya. Dan yang kelima, petunjuk dari kebaikan dan ganjaran. Ada orang dapat petunjuk bila dia dengar tentang nikmat syurga, dia nak nikmat syurga ni, dia dapat petunjuk. Dia dapat tahu tentang ganjaran pahala, Allah bagi ganjaran itu, pahala ini murah rezeki, kesihatan, panjang umur. Ya. Jadi bila dia dengar ganjaran-ganjaran ini, dia dapat petunjuk daripada situ untuk buat kebaikan. Ya, mendorong dia untuk mendapat petunjuk buat kebaikan. Dan yang keenam, petunjuk daripada musibah dan ujian, malapetaka. Ya, maknanya ada orang mendapat petunjuk setelah Allah bagi kepadanya ujian, atau setelah Allah Ta'ala beri kepadanya malapetaka, ya, dalam kehidupan dia, maka dia mendapat petunjuk di situ. Kemudian pengajaran yang ketiga, kehendak Allah Ta'ala mendahului segala kehendak makhluk. Di sini juga menunjukkan kepada kita kehendak Allah mendahului segala kehendak makhluk, maka sentiasalah memohon petunjuk dari Allah dan pergantungan kepada Allah dalam setiap urusan. Oleh kerana kehendak Allah selalu mendahului kehendak kita, kita tak tahu apa yang Allah kehendak, betul kan? Maka sebab tu kita kena selalu minta kepada Allah petunjuknya, supaya Allah menghendaki kita sentiasa berada dalam kebaikan dan petunjuknya, dan sentiasa bergantung pada Allah dalam setiap urusan. Sebab itulah Nabi ajar kita, Quran ajar kita, bila kita nak buat sesuatu, jangan kata kita nak buat, melainkan kita berkata dengan izin Allah, insya-Allah. Kerana kita tak tahu benda tu boleh bawa kebaikan pada kita atau tidak pada benda yang kita buat tu, melainkan jika Allah kehendak dia boleh bawa kebaikan. Sebab tu mengajar pada kita, apa pun urusan yang kita buat, ibadat, amal soleh, ketaatan dan sebagainya, hendaklah kita memohon petunjuk bimbingan daripada Allah, dan dalam masa yang sama kita bergantung dan berharap kepada Allah agar Allah membimbing kita dan menunjukkan jalan pada kita, jalan kebaikan. Sebab tu kita kena kata insya-Allah, walaupun kita dalam keadaan buat amal soleh, kita tak tahu jika Allah menghendaki dengan amal soleh ni tak bawa kebaikan pada kita, boleh jadi kita riak dan sebagainya. Maka sebab tu kita kena selalu minta petunjuk, bergantung, berharap pada Allah. Bahkan kita rancang urusan dunia kita pun, kita tak tahu urusan dunia kita tu yang kita rancang tu baik ke untuk dunia kita, baik ke untuk akhirat kita. Mungkin Allah tak redha, jadi kita kena buat mengikut apa yang Allah kehendak. Bukan mau buat setiap urusan tu mengikut apa yang kita kehendak, walaupun tak menepati kehendak Allah. Jangan. Ya. Ini pengajaran yang sangat penting. Baik. Okay, sekadar itu yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita habiskan surah Al-Insan. Kemudian kita akan masuk surah yang barulah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, macam mana kelas bulan Ramadan Ustaz? Nanti saya update dalam grup insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.